Prosecutors say Isabella Guzman, 19-year-old accused of stabbing her mother. Is accused of stabbing her mother 79 times. That's right. The cops and the girl's own father say they tried to intervene in the hours before the killing. The female is going to be armed with a knife. She's an 18-year-old female. It says mixed race. I think it might be with Asian. She's wearing a pink tank top, shorts, one shoe. Crime of violence against this woman, Isabella Guzman. She's Ini adalah satu kisah yang amat-amat tragis dan sadis. Bila seorang anak perempuan sanggup untuk membunuh ibunya dengan menikam ibunya beratus kali tanpa belas kasihan. Tapi walaupun kes ni trending sekarang, sebenarnya ini adalah sebuah kes lama yang berlaku pada tahun 2013 dahulu. Di mana seorang gadis yang bernama Isabella Guzman pada waktu itu berumur 19 tahun membunuh ibunya sendiri, dikenali sebagai Yoon Min Hoi yang pada waktu itu berumur 47 tahun. Isabella membunuh Yumi tanpa belas kasihan dengan menikam ibunya sebanyak 151 kali di muka dan leher hanya disebabkan tidak puas hati. Mula trending bila ramai yang berkongsi kisah video Isabella di TikTok selain dia diberikan gelaran pembunuh psiko yang cantik. Di video Isabella di mahkamah semasa hari perbicaraannya pada tahun 2013 dahulu, dia membuat pelbagai ekspresi muka. Ada ketika dia tersenyum, ada ketika dia sedih, ada ketika raut wajahnya kosong, seperti dia tidak tahu apa yang berlaku. Persoalan yang bermain di minda orang ramai. Kenapa? Adakah Isabella tiada penyesalan walaupun telah membunuh ibunya dengan kejam, ataupun ada kisah di sebalik apa yang sebenarnya terjadi? Pertama sekali kita faham apa sebenarnya yang membawa kepada pembunuhan kejam ini. Isabella Guzman dan ibunya, Yoon Min Hoi, memang selalu bertengkar. Hubungan mereka ni menjadi semakin teruk bila Yoon Min Hoi bercerai dengan bapa kandung Isabella iaitu Robert Guzman dan berkahwin dengan seorang lelaki iaitu Ryan Hoi. Pergolakan rumah tangga mereka ni membuatkan Isabella memberontak dan ini membuatkan hubungan mereka menjadi semakin teruk. Isabella bukan sahaja melawan cakap tetapi dia juga mula bertindak kasar sehingga satu tahap dia mengancam Yunmi sehinggakan Yunmi sendiri takut kalau dia akan dibunuh oleh Isabella. Jiran-jiran mereka cukup masak dengan perangai Isabella yang bermasalah ini. Contohnya, ada satu ketika, jiran mereka terlihat ada seorang lelaki yang memanjat pagar rumah dan terus masuk ke dalam. Disebabkan risau, kalau-kalau lelaki itu seorang penjenayah ataupun pencuri, mereka terus menghubungi pihak polis. Tapi, bila pihak polis sampai, rupa-rupanya lelaki itu ialah teman lelaki Isabella. Kelakuan Isabella semakin teruk apabila pada hari sebelum dia membunuh Yunmi berlaku satu pertengkaran besar di antara mereka, di mana dia telah meludah muka Yunmi dan menghantar email yang berbunyi ugutan. Email tu berakhir dengan ayat "You will pay". I'm gonna rock you. I'm gonna rock. Pada keesokan harinya, disebabkan bimbang dan takut perangai Isabella yang semakin menjadi-jadi, Yunmi menunjukkan email ugutan itu kepada Ryan Hoi. Dia kemudian menghubungi pihak polis dan membuat aduan yang Isabella mengugut dan mengancam keselamatannya. Pihak polis pun datang ke rumah mereka dan memberikan amaran dan nasihat kepada Isabella untuk menjaga kelakuan. Kalau tidak, dia akan dihalau dari rumah. Waktu ni, Yumi takut sangat. Dia rasa takut gila. Merasa amaran daripada pihak polis tidak cukup untuk menenangkan Isabella, dia juga menghubungi bekas suaminya iaitu Robert Guzman, bapa kandung Isabella, untuk datang dan cuba untuk menasihati Isabella. Robert Guzman bersetuju dan datang memberikan nasihat. Melihat keadaan Isabella seakan-akan tenang, mereka semua menganggap masalah ini sudah selesai. Tapi jauh panggang dari api, rupa-rupanya Isabella menyimpan dendam. Dia masih tidak dapat mengawal marah dia terhadap ibunya Yunmi. Dengan itu berlakulah satu kejadian bunuh antara yang paling kejam 3 jam selepas itu. Masa menunjukkan pukul 9.30 malam. Yunmi baru balik dari kerja dan terus ke kamar mandi. Ryan Hoi pula sedang makan malam dan Isabella berada di dalam biliknya. Menyangka malam tu seperti juga malam-malam yang lain, mereka salah sama sekali. Bila Ryan Hoi terdengar bunyi dentuman kuat dari bilik atas. Selain terdengar, Yunmi menjerit memanggil dia untuk meminta tolong.
Ryan Hoy berlari naik ke atas dan terus menuju ke bilik mandi. Waktu tu dia melihat limpahan darah yang mengalir dari bawah pintu kamar mandi dan terus menghubungi pihak polis. Dia cuba untuk membuka pintu kamar mandi, tapi Isabella sudah terlebih dahulu menolak dan mengunci pintu tersebut. Apabila dipaksa untuk membuka pintu, tidak lama selepas itu barulah Isabella membuka pintu kamar mandi. Dan sejurus selepas pintu terbuka, tubuh Yunmi yang berlumuran darah sudah terbaring kaku di atas lantai. Isabella telah menikam ibunya sebanyak 151 kali di muka dan leher menggunakan sebilah pisau. Di dalam bilik Isabella, dia masih berdiri di situ memegang pisau yang dia gunakan untuk menikam ibunya tadi sebelum dia berjalan keluar dari kamar mandi dengan tenungan yang kosong dan langsung tidak melihat apatah lagi bercakap dengan Ryan Hoy. Ketika itu Ryan Hoy dalam keadaan panik. Dia masih dalam talian dengan pihak polis memaklumkan situasi yang sedang berlaku selain cuba untuk menyelamatkan Yunmi dengan mengikut semua langkah-langkah yang diberikan oleh pihak polis. Namun begitu, keadaan Yunmi waktu itu yang hanya terbuka mata dan terbaring kaku menunjukkan yang dia sudah pun nyawa-nyawa ikan. Pihak polis kemudian bergegas ke rumah mereka. Bila mereka cuba untuk mencari Isabella, dia tidak kelihatan di mana-mana. Tidak sehingga keesokan harinya, Isabella akhirnya ditemui bersembunyi di tempat meletak kenderaan yang tidak jauh dari rumah mereka. Isabella Guzman ditangkap dan kemudian dibawa untuk disoal siasat. Tapi apa yang membuatkan kes ni viral balik? Semasa hari perbicaraannya pada tahun 2013 dahulu, ketika dia masuk ke dalam bilik perbicaraan, sebuah video menunjukkan dia menoleh ke arah satu kamera yang sedang fokus merakamnya. Tiba-tiba Isabella membuat ekspresi muka tersenyum sinis ke arah kamera sebelum beralih ke tempat duduk bersebelahan dengan peguam. Semasa duduk pula, kelihatan raut wajah dia bertukar sedih. Tapi ada ketika raut wajah dia nampak kosong. Masa ni, laporan hasil siasatan menunjukkan yang Isabella Guzman mengalami sakit mental yang dikenali sebagai schizophrenia, membuatkan dia dihantar ke pusat sakit mental di Colorado Mental Health Institute untuk menjalani pemulihan. Seperti dia tidak tahu apa yang terjadi. Sewaktu perbicaraan sedang berlangsung, Isabella sekali lagi menoleh ke arah kamera dan merenung untuk beberapa saat sebelum menunjuk kedua-dua matanya menggunakan jari. Apa maksud yang ingin dia sampaikan? Menurut doktor lagi, ini adalah simptom pesakit schizophrenia di mana dia tidak dapat membezakan mana yang betul, mana yang salah. Sekarang kita tengok lagi satu kes individu psikotik yang bernama Jessica Smith. Dia tersenyum dan ketawa di mahkamah selepas membunuh dua orang anaknya sendiri yang baru berumur 2 tahun dan cubaan membunuh seorang lagi yang berumur 13 tahun. Kes Jessica Smith ini berlaku di sekitar tahun 2014. Ketika kejadian ni, dia dan bekas suaminya sedang di alam penceraian dan sedang berebut hak penjagaan kedua-dua anak perempuan mereka, iaitu Elena Smith 13 tahun dan Isabella Smith 2 tahun. Kerana tidak mahu kedua-dua anak perempuannya tinggal bersama bekas suami, dia membuat perancangan untuk membunuh Elena dan Isabella. Untuk melakukan perbuatan kejam ini, dia membawa kedua-dua anak perempuannya ke satu motel. Malam mereka di motel, dia mengelar leher Alana. Kemudian untuk Isabella pula, dia berikan ubat tidur dengan dos yang tinggi sebelum melemaskan dia di sebuah kolam di dalam kawasan motel. Pekerja motel yang menyedari perbuatan Jessica terus menghubungi pihak polis. Namun begitu, apabila pihak berkuasa tiba, Isabella sudah tidak bernyawa lagi. Manakala Elena pula dalam keadaan berlumuran darah disebabkan lehernya dikelar. Pada ketika itu, Jessica sudah melarikan diri ke hutan yang berhampiran. Menurut Elena, apabila dia ditanya, ibunya mahu membunuh diri pula. 3 hari selepas kejadian tersebut, mereka berjaya menemui Jessica. Tetapi Jessica kelihatan terurus dan kemas, seperti tiada apa yang jadi. Untuk Jessica, bila disoal siasat, dia langsung tidak memperdulikan atau risau dengan keadaan anak-anak perempuannya. Sewaktu hari perbicaraan, dia masih tersenyum dan tertawa seperti tiada apa yang berlaku. Semasa hari perbicaraannya, dia menuduh yang bekas suaminya adalah seorang yang zalim dan kaki pukul.
di mana dia sering memukul dia dan juga anak-anak mereka. Dan tujuan dia membunuh anak perempuannya adalah untuk menamatkan penderitaan dia dan juga anak-anak perempuannya. Jessica kemudian dirawat di sebuah hospital mental. Namun begitu, pakar kesihatan mental mengesahkan yang Jessica masih lagi normal. Dia percaya sifat dan karakter Jessica adalah waras dan seorang yang narsistik. Jessica Smith kemudian dijatuhkan hukuman penjara 40 tahun tanpa parol. Ini adalah kisah seorang lagi pembunuh psiko yang juga menunjukkan reaksi bagi kebanyakan orang agak menjijikkan. Thomas Michael TJ Land ataupun TJ Land yang menembak 6 orang pelajar pada 27 Februari 2012 di Chardon High School, Ohio. 3 daripada mereka maut. TJ menembak mereka ni disebabkan rasa tidak puas hati. Dia kemudian ditangkap dan dibicarakan. Sikap TJ Land agak menjijikkan. Bila bukan sahaja dia tersenyum dan ketawa ketika berada di mahkamah, dia juga memakai t-shirt putih bertulis killer ataupun pembunuh untuk memprovok ahli keluarga mangsa yang ada di sana. Tidak berhenti di situ, dia juga menunjukkan isyarat tangan lucah bila ditanya kalau ada apa-apa yang dia mahu katakan. Dia tersenyum sinis ketika mendengar ucapan dari ahli keluarga mangsa yang menangis. TJ Land telah disabitkan penjara seumur hidup tanpa parol pada tahun 2013. Pada tahun 2014, dia dapat melarikan diri dari penjara. Tapi selepas 6 jam melarikan diri, dia telah berjaya ditangkap semula. Hari ini TJ Land masih lagi meringkuk di dalam penjara. Dan itulah perkongsian kita pada hari ini. Bukan sahaja kita melihat kisah si cantik psiko Isabella Guzman, tetapi kita juga tengok kes-kes berkaitan, kes pembunuh psiko yang hampir sama dengan kes Isabella. Kalau kita tengok kes-kes ni balik, kita fikir balik mungkin agak masuk akal kalau Isabella membunuh dengan kejam sebab dia disahkan menghidapi masalah mental. Bagi setengah orang ini adalah satu kisah yang menyedihkan. Tapi macam mana pula dengan dua kes tadi, Jessica Smith dan TJ Land? Mereka disahkan normal, tapi perangai macam syaitan. Apa pula pendapat anda? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah dan itu sahaja daripada saya hari ini. Tinggalkan pendapat anda tentang topik pada hari ini. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada masa hadapan. Saya jumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari. Space is open to us now. Our eagerness to share its meaning is not governed by the ethics of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must take. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind